Nama saya Wajihah binti Wasingin, akan membentangkan soalan 5. Pertama, pengenalan. New Jersey adalah salah satu daripada 13 tanah jajahan British di Amerika Utara. Kawasan yang kemudiannya menjadi New Jersey adalah sebahagian daripada Newfoundland. Pada tahun 1664, James Duke of York menerima kawalan Newfoundland. Beliau kemudian memberikan tanah itu kepada dua rakannya, Lord Berkeley dan Sir George Carter. Nama koloni berasal daripada Pulau Jersey, tempat kelahiran Carter. Kedua-dua peneroka mengiklankan dan menjanjikan banyak faedah untuk penjajahan, termaksud kerajaan perwakilan dan kebebasan beragama yang menyebabkan koloni cepat berkembang. Pada tahun 1702, East dan West Jersey menyertai mahkota ke dalam satu koloni dengan perhimpunan yang dipilih. Seterusnya, perkembangan, pembahagian koloni dan perkembangan koloni. New Jersey telah dibahagian kepada dua bahagian, yaitu East Jersey dan West Jersey. Pembahagian ini berlaku apabila James Duke of York yang merupakan pemilik tanah tersebut memberikan hak pengurusan kepada dua kumpulan yang berbeza. East Jersey telah dikuasai oleh Inggris. Mereka menggunakan tradisi Inggris, bahasa, dan juga sistem undang-undang di rantau tersebut, menyebabkan takbir urus kerajaan East Jersey lebih cenderung mengikut sistem British dalam pentadbiran mereka. Keadaan geografi yang lebih dekat dengan pelabuhan dan pusat perdagangan di rantau Atlantik Timur menyebabkan pengaruh perdagangan yang lebih besar kepada East Jersey. Seterusnya, West Jersey mempunyai campuran peneroka, yaitu Quaker dan Scottish. Peneroka Quaker membawa nilai toleransi agama, prinsip sama rata, manakala peneroka Scottish menyumbang kepada kebudayaan. West Jersey terkenal dengan sikap toleransi agama yang menyumbang kepada persekitaran budaya di rantau tersebut. Tambahan lagi, West Jersey juga mementingkan hak sama rata yang mencerminkan struktur sosial dan kerajaan tempatan. Seterusnya, politik. Menjelang tahun 1702, politik New Jersey telah mengalami perubahan berikutan penggabungan semula antara East Jersey dan West Jersey ke dalam wilayah New Jersey yang telah dipersetujui oleh Ratu Anne dari England. Setelah itu, seorang gubernur telah dilantik bagi mentadbir kerajaan tanah jajahan, namun gubernur tersebut mestilah dilantik oleh Ratu atau Raja England terlebih dahulu. Tambahan lagi, sistem perwakilan rakyat juga mulai berkembang. Satu perhimpunan agung yang terdiri daripada wakil rakyat yang dipilih oleh penduduk tanah jajahan. Perhimpunan agung juga mempunyai kuasa perundangan dalam membentuk undang-undang serta peraturan tempatan. Seterusnya, ekonomi. Ekonomi yang dijalankan New Jersey adalah pertanian. Petani New Jersey menanam berbagai jenis buah-buahan dan sayur-sayuran, termasuk peri biru, cranberry, dan juga buah peach. Seterusnya, perikanan. Memancing merupakan komponen kecil namun sangat penting dalam ekonomi. Berpangkalan di Cape May dan pelabuhan lain di sepanjang Jersey Shore sekitar sektor ini mengeluarkan berbagai jenis makanan laut, terutamanya kerang, setiap tahun. Seterusnya, perhutanan. Sebagian besar tanah kayu di New Jersey dimiliki secara persendirian oleh negeri dan mereka menjalankan sektor perhutanan secara kecil-kecilan. Seterusnya, sumber bahan mentah. New Jersey terkenal dengan sumber mineral dan terutamanya biji besi. New Jersey menyediakan banyak besi yang digunakan untuk membuat artileri semasa Revolusi Amerika. Seterusnya, sosial. Perkembangan sosial tanah jajahan New Jersey semasa zaman penjajah dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti komposisi penduduk yang berbagai, interaksi antara budaya, peranan koloni dalam perdagangan, dan dinamik sosial yang kompleks. Komposisi penduduk dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, dan pergerakan penduduk, serta kedatangan pendatang dari Eropa yang mempengaruhi keberagaman budaya dan tradisi. Interaksi antara budaya membentuk lanskap sosial yang kaya dan berbagai, manakala peranan koloni sebagai pusat perdagangan memperkayakan kepelbagaian sosial dan budaya di rantau ini. Perkembangan sosial tanah jajahan New Jersey semasa zaman penjajah mencerminkan dinamika sosial yang kompleks akibat daripada tempo penjajahan yang panjang yang melibatkan peristiwa dan pergolakan sosial, politik, ekonomi, dan keagamaan. Seterusnya, penggabungan semula. Pada tahun 1702, juga satu peristiwa penting telah berlaku di New Jersey, yaitu reunification atau penyatuan semula telah berlaku antara dua wilayah yaitu East Jersey dan West Jersey. Setelah penyatuan semula, New Jersey satu kerajaan yang mentakbir kedua wilayah tersebut, termasuklah pelantikan gubernur yang berperan untuk mengawasi tanah jajahan serta perhimpunan agung terdiri pada wakil-wakil tanah jajahan. Melalui penggabungan ini juga telah menyatupadankan semula sistem perundangan dan
kawalan selia di seluruh wilayah yang telah memberi manfaat kepada rakyat. Tambahan lagi, melalui penggabungan semula juga telah mewujudkan kestabilan politik dan pentadbiran yang lebih besar dan juga stabil kepada New Jersey, yang ianya lebih membolehkan koloni mengurus isu tempatan lebih cekap. Kesimpulannya, hasil daripada kajian ini, kita dapat mempelajari sejarah asal-usul New Jersey. Selain itu, pengkaji juga dapat mengetahui bagaimana penyatuan kedua wilayah, yaitu East Jersey dan West Jersey, menjadi satu koloni, serta mengetahui bagaimana perkembangan koloni setelah digabungkan dalam satu wilayah, sama ada dari segi ekonomi dan sosial, politik, serta penggabungan dan sebagainya sehingga tahun 1702.